Hadirin, sebuah jambatan tidak akan berdiri tanpa adunan tiang. Sebatang tiang sahaja tidak akan mampu untuk menegakkan jambatan. Seandainya salah satu tiang jambatan runtuh, bayangkan apa yang akan berlaku. Maka pada hari ini saya ingin mengajak anda untuk membuka minda, merenung sejenak analogi yang saya lontarkan ke minda saudara dan saudari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalung apresiasi buat sidang penonton budiman, barisan panel juri yang berpaksikan kebenaran dan keadilan. Seterusnya, generasi peneraju kesejahteraan. Rukun negara, wahana kesejahteraan. Demikianlah mauduk pidato saya dan rakan saya di pelantar maya ini. Siapa yang mampu menidakkan catatan sejarah pahit selepas tragedi 13 Mei 1969? Rukun negara ialah ideologi nasional yang dibentuk secara rasmi pada 31 Ogos 1970. Wahana pula ialah alat atau perantaraan, manakala kesejahteraan bermaksud keselamatan dan ketenteraman. Dalam erti kata yang lain, rakyat hidup dalam keadaan aman dan tentera. Tuntasnya, rukun negara yang mempunyai 5 prinsip ini merupakan alat untuk menjamin kesejahteraan di negara yang kita cintai ini. Ikutilah indikator saya yang pertama, rakyat setia, negara sentosa. Hadirin, bagai menarik rambut dalam tepung, rambut jangan putus, tepung jangan berselerak. Itulah perumpamaan bagi menggambarkan betapa sukarnya memelihara perpaduan di negara ini. Sebagai sebuah negara yang majmuk, kesejahteraan yang berterusan hanya boleh dicapai sekiranya setiap rakyat bernaung di bawah naungan panji-panji mahkota. Hal ini jelas dijelmakan melalui rukun negara yang kedua, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Telah banyak catatan sejarah silam yang membuktikan sikap tidak setia kepada raja, mementingkan diri dan khianat membuka ruang kepada penjajah untuk menguasai, seterusnya meratah hasil kekayaan di bumi tanah Melayu ini. Dalam sejarah Malaysia moden pula, akibat anasir komunis yang menyelinap masuk ke dalam tanah Melayu telah menantijahkan musuhan. Seakan-akan demokrasi telah mati. Pada kemuncak krisis perkauman berlaku, 3 kaum terbesar saling merusuh sehingga menyebabkan tumpahan darah. Hasil tindakan pantas pemimpin bijaksana, maka rakyat dituntut untuk bersifat tak setia kepada negara dan jangan sesekali menjadi pembelot atau talam dua muka, lidah bercabang dan hati berbelang-belang. Hal ini bermakna tak setia kepada raja dan negara amat dituntut dalam menjamin kesejahteraan negara. Ayuh kita bergerak pula kepada indikator yang kedua, iaitu undang-undang berdaulat keselamatan meningkat. Hadirin, undang-undang ialah peraturan yang diamalkan oleh masyarakat. Jika seseorang itu melanggar undang-undang, mereka boleh dihukum atau dikenakan tindakan. Undang-undang bukanlah sengaja dicipta untuk menyusahkan kehidupan manusia, sebaliknya untuk menjamin kesentosaan masyarakat. Mari kita renung prinsip rukun negara yang keempat, iaitu kedaulatan undang-undang. Menurut Profesor Madya Dr. Syamrahayu Abdul Aziz, kedaulatan bermaksud kekuasaan yang tertinggi. Oleh itu, kedaulatan undang-undang bermaksud kedudukan undang-undang sebuah negara sebagai kuasa tertinggi mestilah dipatuhi dan dihormati oleh lapisan masyarakat. Rakyat di negara ini wajib mematuhi undang-undang negara Malaysia. Mari kita fikirkan, di sekolah semua murid mematuhi peraturan sekolah. Di jalan raya, semua pemandu mematuhi peraturan di jalan raya. Kepatuhan terhadap undang-undang di jalan raya menjamin keselamatan pengguna. Demikian juga dengan undang-undang negara. Kunci keamanan ialah terletak kepada kepatuhan terhadap undang-undang negara. Sedarlah wahai saudara dan saudari, hidup ini tidak akan terlepas dengan peraturan dan undang-undang. Pelanggaran terhadap undang-undang hanya akan menyebabkan keselamatan rakyat tergugat. Jadi, benarlah bahawa kepatuhan terhadap rukun negara menjadi wahana kepada keselamatan rakyat. Indikator saya yang ketiga, sopan beretika, imej terpelihara. Saudara dan saudari, usah terlalu tertawan dengan kesopanan yang ditunjukkan oleh masyarakat di negara matahari terbit. Mengapa saya katakan begini? Merenung prinsip rukun negara kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan, menuntut rakyat sentiasa sopan dan santun dalam kehidupan seharian. Menurut Profesor Madya Dr. Muhammad Nizam Sahad,
punca berlakunya rusuhan 13 Mei ialah perang mulut yang menimbulkan sentimen perkauman. Peristiwa ini mungkin berulang jika segenap lapisan masyarakat tidak menghayati prinsip kesopanan dan kesusilaan yang digariskan. Kesopanan dapat dijelmakan melalui bahasa, kerana bahasa menunjukkan bangsa. Malangnya pada hari ini, kesopanan seakan luntur kerana ada rakyat yang berasa begitu bangga menularkan perbuatan caci maki dan keji di media sosial. Di luar sana, yang lemah dan kurang berupaya diherdik oleh yang kaya dan berjaya. Kemanakah menghilangnya adab dan sopan masyarakat kita? Awas, Khalifah Abu Bakar pernah berkata kepada Saidina Umar bahawa lidah itu lebih tajam daripada mata pedang. Ayuh sahabatku dan para penonton budiman, kita lenturkan lidah dengan madah tidak berhelah. Kerana sesungguhnya, sopan dan santun mampu meningkatkan imej negara. Biarlah pelancong asing memandang negara ini sebagai negara yang kaya dengan budi bahasa. Sebagaimana kita mengagumi rakyat Jepun yang sopan dan santun ketika bertemu sesiapa sahaja. Saudara dan saudari, kesimpulannya, kepatuhan terhadap rukun negara menjadi wadah utama kepada pembentukan kesejahteraan rakyat di negara kita. Sesungguhnya, rukun negara sentiasa relevan sepanjang masa dari satu generasi ke satu generasi. Ayuh kita suburkan kefahaman terhadap rukun negara. Jangan biarkan kelab rukun negara di sekolah hanya wujud sekadar nama. Sesungguhnya, rukun negara menjadi wadah utama yang akan menyatu padukan masyarakat berbilang kaum dan agama di negara kita. Hanya dengan perpaduan yang jitu penduduk sesebuah negara, barulah rakyat boleh hidup dalam suasana harmoni dan sejahtera. Sekian, puteri-puteri generasi bervisi mengundur diri.